Okay, hari ini saya nak bagi tips untuk orang yang sakit pada bahagian anus atau dubur dia. So, biasanya ada 4 sebab kenapa kita sakit bahagian anus tu. Tiba-tiba sakit bahagian anus atau dubur tu. Tempat yang last sekali masa najis tu keluar. Okey. Yang pertama adalah buasir luar yang bengkak atau kita panggil external thrombus hemorrhoid. Yang kedua, anal fissure, iaitu luka pada bahagian anus. Ketiga, perianal abscess, di mana nanah pada bahagian anal itu. Keempat, kanser. Okey, anal cancer. Okey, hanya 4 ini adalah penyebab kenapa sakit. Jadi anda perlu tahu apa sebenarnya penyebab, diagnosis. Baru rawatan dia betul. Kalau penyakit lain bagi diagnosis lain, rawatan lain, dia akan melarat, dia akan berpanjangan dan akan menyebabkan lagi teruk. Sebab tu yang penting kepastian. Okey, biar doktor check, tengok. Kalau benda tu betul penyakit tu, rawatan pun ikut dia punya step tu, biasa insya-Allah akan baik. So untuk kali ni saya cerita tentang external thrombus hemorrhoid. Okey. Macam mana kita nak beza? Biasanya external thrombus hemorrhoid ni biasanya dia akan dia akan keluar biji macam buah besar macam buah kacang macam dekat tempat dubur kita tu, anus tu, dan dia akan bentuk kebiru-biruan. Okey. Satu, dia sakit. Kedua, dia bentuk kebiru-biruan, dia bengkak. Yang tu anda perlu pergi jumpa doktor dalam masa 3 hari lepas kena. Ya, jangan lebih daripada 3 hari. Sebab apa? Sebab itulah waktu yang terbaik untuk kita buang. Sebab apa? Sebab apa berlaku tu? Sebab ada darah beku dalam tu. Okey. Darah beku berkumpul pada tu yang jadi bengkak, jadi kebiruan. So, rawatan dia adalah buang darah beku. Itu saja. Okey, biasa kita bagi bius kuasan yang buasir tu, toreh, keluarkan dia tu, dia akan baik. Lepas tu bagi ubat buasir, dia akan baik. Kalau tak, lepas 3 hari baru nak jumpa doktor, biasanya tak efektif dah nak buang darah beku tu. So biasanya dia akan ambil masa, walaupun makan ubat buasir ke apa, kadang-kadang 2 minggu, 4 minggu, kadang-kadang ada kat sebulan. Dia akan merana sebab sakit kan. So untuk yang pertama. Okay, yang kedua adalah anal fissure. Ini banyak orang keliru dengan buasir. Okey, biasanya kalau anal fissure ni biasanya apa yang berlaku, biasa luka pada bahagian dalam tu. Okey, sebab apa? Sebab najis keras, dia akan luka, menyebabkan luka tu yang akan sakit. Dia ada sphincter situ. So bila sakit, sphincter tu akan contract. Bila contract macam tok kemuk kan, bila tu yang sakitnya. So benda tu akan cycle. Contract tu, dia punya masa tu contract. So darah tu tak pergi pada pasang luka dan menyebabkan luka tu tak baik. Jadi benda tu akan cycle, berpusing-pusing, tak akan baik. Sakit, luka, spasm, dan salur darah tak pergi, lepas tu tak baik. Pusinglah macam tu. Okey. Kalau salah diagnosis masa ni, ia akan menyebabkan sakit tu akan berpanjangan. Kalau makan ubat buasir tak akan jadi. Dia ada spesifik rawatan untuk penyakit ni. Dia kena ada bagi ubat dia, ada stay dia. Kalau tak jadi juga, last sekali baru operation. Okey. Dan tanda-tanda biasanya dia tak ada biji apa. Okey, biasanya kadang-kadang ada keluar darah, fresh darah. Tapi dia sakit. Nak beza dengan buasir luar itu, buasir luar tu dia ada bengkak. Yang ni tak ada bengkak. Dan kalau buasir dalam pun biasa dia berdarah saja tapi tak ada biasa darah, tak sakit. Kalau buasir dalam, okey, dia berdarah saja tapi tak akan sakit. Okey, itu adalah anal fissure. Okey, ketiga adalah perianal abscess, di mana terbentuk nanah pada bahagian tempat berak tu. Okey, so yang ni biasanya sakit juga, okey, dan bengkak. Bengkak tu dia tak nampak kebiruan, dia bengkak macam nanah, macam bisu. Okey, dia bengkak nampak merah-merah. Bila kita sentuh tu dia soft je, lembut. Itu adalah perianal abscess. So rawatan dia lain pula. Rawatan dia kena keluarkan nanah tu lah. Kita bagi antibiotik, keluarkan nanah tu, lepas tu cuci, dia akan baik sendiri. Okey, last kali keempat adalah kanser. Biasanya kanser ni dia sakit tapi dia ada biji. Biji dia tu ketumbuhan lah. Dia pelik, dia keras,
dan sentuh sakit, kalau sentuh sikit pun dia berdarah, yang tu kanser. Okey, so kena pastikan keempat-empat diagnosis penyakit ini adalah betul, rawatan betul, baru kita dapat rawat cepat. Kalau tak, dia akan berlarutan dan akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Wallahu